Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Kita ke udara pada malam ini daripada di Impiana Chalet di Lenggong, tuan-tuan, di Lenggong, di negeri Perak, Darul Rizwan. Kita dalam suasana santai di dalam hutan dengan air terjun, tuan-tuan. Nampak ni kat belakang saya ni air terjun. Kita nak sikit kelainan pada live kita pada malam ini. Saya yakin tuan-tuan boleh mendengar, clear. Malam ni tuan-tuan, kita akan mulakan dengan mukadimah kita, iaitu tajuk di mana hari ini kita satu kenyataan telah dikeluarkan oleh Timbalan Presiden PAS yang mengatakan bahawa UMNO tidak mendapat keredaan Allah. Saya pun heran juga daripada mana macam mana pula beliau boleh tahu pula UMNO ni tidak mendapat keredaan Allah SWT. Saudara, kalau nak dikaji daripada bukti-bukti, walaupun kita lihat PAS dalam pilihan raya umum ke-15 mendapat suntikan dana yang luar biasa daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mereka mempunyai kemampuan yang tidak pernah terfikir di akal, mampu untuk membeli pengundi-pengundi dengan begitu dahsyat sekali. Mereka berjaya memenangi 74 kursi bersama dengan Bersatu. Satu jumlah yang kita pun tak pernah jangka. Namun tuan-tuan, kalau misalnya perjuangan PAS ini diredai Allah SWT, tuan-tuan, saya yakin Allah Ta'ala tidak akan menggerakkan hati Muhyiddin Yassin untuk bersifat angkuh, menolak titah ke bawah dulu tuanku untuk supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Dan sekaligus ianya bukan hanya boleh mengangkat Muhyiddin sebagai timbalan Perdana Menteri, ianya bukan hanya boleh mengangkat Tuan Ibrahim Tuan Man sendiri kembali menjadi Menteri Alam Sekitar. Ianya bukan hanya akan menyelamatkan Muhyiddin Yassin daripada menjadi kluster mahkamah, tetapi ianya juga, tuan-tuan, akan menyelamatkan PAS daripada kehilangan kerusi-kerusi yang mereka menangi hasil daripada merasuah pengundi-pengundi secara besar-besaran. Jadi kalaulah misalnya PAS ini mendapat keredaan Allah saudara, saya yakin tuan-tuan, ini semua tidak akan berlaku. Namun walaupun UMNO dituduh oleh PAS tidak mendapat keredaan Allah, kita dikhianati oleh musuh kita Bersatu dan PAS. Kita dikhianati oleh pemimpin-pemimpin kita sendiri. Ada yang dah kena pecat, ada dah kena gantung. Namun tuan-tuan, walaupun kita disabotaj oleh pemimpin-pemimpin UMNO sendiri yang bekerjasama dengan Muhyiddin untuk mengganapkan undi Barisan Nasional, akhirnya UMNO walaupun memenangi hanya 26 kerusi, UMNO masih berada di dalam kerajaan, tuan-tuan. Ini semua saya yakin tidak akan berlaku kalau bukan dengan keredaan Allah SWT. Namun saya percaya itu pun kita tak boleh anggap sebagai bukti keredaan Allah SWT. Kerana bila seseorang itu sudah mati, berhadapan dengan mungkar nangkir, berhadapan dengan titian siratul mustaqim,
Bila kita dah kembali di alam barzah ni tuan-tuan, barulah kita tahu sama ada kita, apa yang kita buat di dunia ini mendapat keredaan Allah ataupun tidak. Kerana tidak ada mesin yang boleh detect sama ada apa yang kita lakukan itu tuan-tuan mendapat keredaan Allah ataupun tidak. Jadi saya harap kepada Tuan Ibrahim Tuan Man, berhentilah jadi penunggang agama. Berhentilah pemimpin PAS ni, saya minta tolong berhentilah daripada menjadi manusia yang cuba nak menjadi Tuhan, cuba nak menjadi malaikat, nak menentukan siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Cukup-cukuplah politik macam ni. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan, pelacur pun akhirnya ke syurga hanya kerana memberikan anjing minum. Ulama ni lipatlah berapa kali lebay pun macam Arab maklum. Belum tentu tak ke neraka tuan-tuan. Itu je saya nak ingat. Jadi amalan kita ni tuan-tuan, akhirnya yang akan menentukan sama ada ianya diterima ataupun tidak ialah Allah SWT. Dan apa yang kita lakukan selagi ianya berpaksi kepada Al-Quran, hadis, kias, istimak ulama, saya yakin ianya juga akan mendapat keredaan Allah. Namun yang pasti tuan-tuan, bila kita dah kembali kepadanya, barulah kita tahu sama ada amalan kita tu diterima ataupun tidak. Berat mana timbangan antara dosa dan pahala itu, akhirnya bila berada di titian Siratul Mustaqim, barulah kita tahu sama ada ianya boleh membawa kita ke syurga atau ke neraka. Bukan kerana mengisi borang ahli PAS kita boleh masuk syurga, isi borang UMNO dengan PKR kita masuk neraka tuan-tuan. Masuk di AP pun belum tentu ke neraka. Itu je saya nak beritahu. Jadi orang PAS ni janganlah pandai-pandai pandai-pandai nak menentukan sama ada amalan seseorang itu diterima ataupun tidak, diredai Allah ataupun tidak, masuk syurga atau masuk neraka. Cukuplah buatlah kerja sebagai ulama, buatlah kerja sebagai pemimpin parti politik. Jangan pesongkan akidah umat Islam. Malam ni kalau ada sebarang soalan, tak kiralah atas tajuk apa sekalipun, InsyaAllah kita akan cuba bantu untuk menjawab. Tuan-tuan boleh salurkan maklumat ataupun soalan tuan-tuan di talian 011 3595 4044. 011 3595 4044. Okey, silakan. Boleh lagi. Alright. Soal. Ya, soalan. Soalan yang pertama. Yang Tuan Ibrahim tadi dah tak payah soal lah. Kita ada penanya soalan daripada TikTok. Saudara Kiwan. Halo. Siapa nak soal boleh boleh juga soal direct melalui TikTok TikTok. Halo. Waalaikumsalam. Kizwan, ya. Straight to the point. Okay, straight to the point. Regarding pernyataan daripada kita punya KDN berkenaan dengan perhimpunan perarakan kostum Islam, pada pandangan Datuk, salah ke Datuk? Oh, okey. Dia pertama sekali perarakan
perarakan ni kalau nak ikutkan ianya sebahagian daripada perhimpunan. Okey. Kalau kita nak adakan satu-satu perhimpunan ataupun perarakan, kita kena bagi notis kepada pihak polis dalam tempoh tidak kurang daripada 10 hari sebelum program tersebut. Kan? Itu pertama, kerana ianya termaktub di bawah Akta Perhimpunan Aman. Yang kedua, dari segi kostum, nak pakai kostum apa pun tak ada masalah, kan? Tetapi membawa senjata, membawa senjata itu dah jadi masalah. Membawa senjata replika pun, kalau kita imbas balik, banyak juga rompakan hanya menggunakan senjata replika. Jadi bagi saya lah, tindakan pemuda PAS Semarang ni sebenarnya tidak berapa cerdik lah. Patut dia minta nasihat dari segi undang-undang, sama ada apa yang dia lakukan itu boleh menjejaskan. Sebab kalau dijatuhkan hukuman penjara ni, boleh kena sampai 3 tahun penjara. Jangan main-main. Bukan setakat denda je boleh kena, penjara pun boleh kena. Dan yang ketiga, pandangan saya, kita duduk dalam masyarakat majmuk, kita duduk dalam masyarakat majmuk. Bila di Pulau Pinang dulu, ada di antara perarakan hari kemerdekaan, mereka hanya mengenakan baju yang warnanya lebih kurang sama dengan Parti Komunis. Itu pun dikecam teruk, dikecam teruk. Jadi dalam keadaan kita dah hidup aman, damai, harmoni ni, tiba-tiba kita bawa pedang, bawa tombak, berarak, macam menakut-nakutkan setengah-setengah orang. Itu akan boleh dikategorikan sebagai melakukan sesuatu yang boleh membawa ataupun mengancam ketenteraman awam. Jadi that thing is very subjective actually. Tapi kalau kita kerajaan lain cerita. Ini dia pembangkang. So kadang-kadang kalau kita buat silap ketika kita berada dalam pembangkang ni, mudahlah untuk orang gunakan kesilapan kita tu untuk kenakan kita. Kalau kamu kerajaan yang memerintah, mungkin ada video yang jelas macam Azmin Ali pun kabur. Boleh jadi kabur. Itulah komen saya. Okey. Terima kasih. Okey, selamat tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iqbal. Ya. Assalamualaikum, Datuk. Ini Iqbal Datuk Jamal ke ni? Iqbal? Bukan. Okey. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Iqbal, silakan terus soalan. Apa-apa. Ya, okey. Apa-apa, mula-mula sekali saya nak ucapkan tahniah lah. Yang itu hari saya ada join live dengan Datuk lah dalam TikTok tu. Okey. Saya ada tanya 2 soalan. Soalan pertama, macam mana dengan jawatan Datuk dalam Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah settle lah satu hal. Ada lagi satu lah, mahkamah kan. Okey, kita bilang apa. Okey, sekarang ni saya nak tanya soalan tentang Datuk Seri Najib. Macam mana isu dia dalam sehari dua ni? Boleh tolong jelaskan Datuk? Datuk Seri Najib tadi pun sambung pembicaraan semakan kehakiman. Semakan kehakiman di mana Peguam Datuk Seri Najib Tan Sri Syafiee Abdullah banyak hujah-hujah dia menekankan bagaimana Mahkamah Persekutuan rush the trial. Maknanya perjalanan pembicaraan itu
seolah-olah disegerakan, macam nak cepat Datuk Najib ke penjara. Itu antara perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Peguam Datuk Seri Najib. Namun saya tak nak komen tentang mahkamah lah, sebab saya rasa selagi Peguam Negara belum bertukar, selagi Hakim Nazlan yang terang-terang mempunyai konflik of interest tidak dihadapkan ke muka pengadilan, selagi kes Datuk Seri Najib tidak dikira sebagai null and void dan dibicarakan semula di hadapan hakim yang adil, saya rasa Datuk Najib sukar untuk mendapat keadilan. Jadi saya harap rakyat Malaysia berdoa semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan kekuatan untuk melantik seorang Peguam Negara yang adil. Pada 6 Mac ini tamat Peguam Negara yang lama. Kita harap ada Peguam Negara yang baru, yang adil, yang boleh mendakwa mereka yang terlibat dalam apa jua bentuk jenayah dan tidak akan melepaskan sesiapa juga ataupun mana-mana penjenayah. Ini yang kita nak. Kita harap mereka yang boleh mendakwa dan mampu untuk bersifat adil kepada semua, tak kira bangsa, tak kira latar belakang politik, tak kira kasta dan sebagainya. Itu harapan saya. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Iqbal. Okay, anyway, apa-apa pun Datuk, congratulations lah dapat Tok Mat tarik balik dan tu kan. Ya. So dapat balik lah, berjuang dalam betul-betul berjuang dalam NKT. Terima kasih. Ya. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, sambung dari tu kehadiran Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah ni, Ya. kehadiran Peguam Najib ni tadi, Datuk Seri Najib, Muhammad Syafiee Abdullah ni ada, dia kata kehadiran sebagai hiasan, sekadar hiasan. Siapa cakap? Tan Sri Syafiee sendiri cakap. Saya no comment lah. No comment. Okey, Kapten Darat. Silakan Kapten Darat. Assalamualaikum. Ni apa benda ni? Okey. Dr. Love. Assalamualaikum. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya, Dr. Love. Ini Dr. Love ni apa? Doktor cinta ke? Semangat. Bukan saja nickname saja. Oh, nickname. Oh. Saya semangat setiap kali. Ini pencinta wanita kan? Semangat. Halo? Tak ada, bukan cinta wanita saja sebab ni. Jangan. Kalau bukan pencinta wanita ni bahaya. Walaupun saya dulu memang Kita orang lelaki ni kalau boleh biar semua pencinta wanita. Tak ada tu. Saya memang dulu saya memang buat politik lah. Okay. So lepas saya tak jawatan, saya tak mencinta lah sejarah saya je. So lepas akhir PRU 15, saya lebih banyak di alam maya menolong. Di alam maya Dr. Love, kita ada banyak orang nak tanya soalan ni. Boleh terus kepada soalan tak? Okey, soalan kita dah tahu Dr. Love ni seorang penggiat di alam maya Ya, Okey. di alam maya. Okey, saya lebih banyak membuat research oleh alam maya lah. Okey. Tentang PRU 15. So saya nak buat komen sikit lah. Satu saya nak bincang dengan kepada Datuk lah. Okey. Pada PRU yang 16 lebih, kalau boleh ini saya tak tahu lah, ini pendapat saya lah. Boleh saya sentuh sikit lah. Kalau boleh untuk PRU 16, kelayakan untuk mengundi dibenarkan 21
Okey. Kedua pula saya beritahukan di Malaysia ini kita tak boleh hapus rasuah. Apa yang PMX buat tu memang kita tak boleh hapuskan rasuah. Kita boleh hapuskan rangkaian rasuah. Ibarat kanser lah, kita hapuskan rangkaian ini. Itu tindakan yang saya nampak PMX kita Datuk Seri Atuk Anwar. Apa maksud tak boleh hapus rasuah tapi boleh hapus rangkaian rasuah? Maknanya kalau rasuah tu tidak berangkaian, dia makan senyap-senyap seorang-seorang boleh pula? Ya, maksud dia macam ni, rasuah ni tak jadi kanser lah. Dia jadi kanser. Memang rasuah ni sikit-sikit pun consider rasuah kan. Sikit pun sama juga kan. Lama-lama dia menjadi barah juga. Ya, so rangkaian rasuah ni kita hapuskan, ni guna hapuskan big master yang pegang rasuah ni lah. So kita perlukan hapuskan rangkaian ni, jadi dia tak ada supply, dia tak ada chain bergerak kembali dalam segi rasuah ni. Itu yang saya nampak yang Datuk Seri Nur Ibrahim yang buat tu. So saya nampak banyak netizen memang tak setuju sebab sejak kerajaan baru ni berjaya menguasai Malaysia ni, nampak dia orang dapatkan kenapa nampak rasuah. Tapi sebenarnya itu yang perlu kita buat dulu. Maksudnya kita perlu cuci toilet kita yang orang-orang lama buat tu, bagi bersih baru senang kerja. Itu pendapat saya. Macam saya nak kerja, saya cuci meja saya dulu, dan bagi bersih baru kita buat kerja kan. Kita ucap terima kasih pada pandangan doktor. Ni doktor betul ke doktor tak betul ni? Ni doktor tak betul. Doktor tak betul. Saya nampak lah salah seorang Datuk Luqman ni, salah seorang dia kata pengkhianat UMNO. Saya tak nampak apa yang pengkhianat UMNO ni. Oh ya ke? Ada yang kata saya pengkhianat tak apalah. Salah seorang Datuk Luqman akan masuk nama. Saya terkejut macam mana Datuk Luqman dapat. Walaupun saya tak pernah jumpa Datuk Luqman, saya tahu asal-usul Datuk Luqman. Saya memang asal dari sana. InsyaAllah saya akan support orang. Dia kalau orang dah kenal kita lama ni, orang fitnah macam mana pun orang tahu kita ni macam mana. Betul. Tapi geng-geng pengkhianat yang kena pecat, geng-geng pengkhianat yang kena gantung, yang mana yang sakit hati kita mempertahankan institusi kan, dia pula cita kita sebagai pengkhianat kan. Betul. So itu tak ada masalah, itu hak dia. Ya betul, dia orang cakap itu hak dia orang. Itu hak dia. Dia orang akan nampak satu persatu perkara-perkara yang telah dia buat akan nampak. Okey, contohnya apa yang terjadi hari ini kan, apa yang terjadi kan. Okey, kita tunggu jawapan dia selepas ini. Betul. So saya harap kerajaan baru ni dapat bertahan lagi 5 tahun lagi lah. Saya berharap. Betul. Saya berharap sangat. Okey, insya-Allah. InsyaAllah. Itu yang saya dapat cakap dengan Datuk. Tentang undi 18 tu, pada pandangan saya lah Ya. saya rasa kita pun silap bila ada orang cadangkan supaya pengundi 18 tu dibenarkan mengundi. Kita laju sangat bersetuju sebelum kita kaji yang 18 tahun ni adakah dah bersedia ke belum untuk fikir tentang soal negara, untuk kita libatkan dalam menentukan masa depan kepimpinan negara. Ada benda-benda yang kita tak pernah jangkakan mungkin berlaku. Dia orang masih lagi mengharap duit daripada mak bapak untuk makan minum setiap hari kan. Kita pun tak jangkakan mereka ni juga akan disogok oleh Perikatan Nasional. Biasa dapat duit daripada mak bapak RM10, tiba-tiba dapat RM300. Mau terkejut beruk kan. Jadi anak saya 18 tahun, dia nak pergi mengundi, dia tanya apa nak pakai siapa. Betul. Ada di antara mereka juga confused. Nak undi BN ke nak undi Ismail Sabri. Ada juga. Dia orang tak tahu Ismail Sabri tu BN walaupun dia duduk dalam kerajaan PN. So bagi saya lah patutnya kita kaji sebelum kita luluskan sesuatu undang-undang. Dan ini kesilapan semua orang lah. Semua yang gairah nak menawan hati orang muda, tak kaji dia punya implikasi, semua nak jadi champion. Semua nak jadi champion. Ini bagi saya itu kesilapan kita bersama. Tapi sekarang ni untuk kita patah balik kepada 21, buat pindaan perlembagaan balik semula.
Saya rasa kita tak boleh jadi sebuah kerajaan yang flip-flop. Kita ada lebih kurang 5 tahun. Jadi gunakan 5 tahun ini untuk educate generasi-generasi muda. Terapkan melalui sistem pendidikan. Daripada sekolah lagi, ajar dia orang tentang bahaya rasuah, ajar dia orang tentang bahaya menerima sogokan dalam sama ada dalam kehidupan luar bila mereka dah bekerja ataupun bila mereka menjadi pengundi untuk menentukan kepimpinan negara. Kena didik dia orang tentang politik, kenapa kita perlu memilih kerajaan yang berwibawa, yang ada integriti. Jangan membuat pilihan berdasarkan duit yang diberikan. Saya rasa 5 tahun ni kita ada masa untuk melakukan pendidikan awal kepada adik-adik yang berada di tingkatan 2 sekarang ni, sampailah dia naik ke Form 5 dan mereka cukup 18 tahun. Kita ada masa untuk mendidik. Cuma benda ni, kurikulum ni kena masukkan dalam sistem pendidikan kita lah. Itu pandangan saya lah. Okey, kita bagi pula peluang. Terima kasih Ya, betul itu cara yang terbaik. Kita kena masukkan kurikulum. Ya. Ada lagi soalan daripada kawan kita di KL. Okey. Sekarang ni kita kepada dia lah balik kepada pemilihan UMNO ni. Okey, pemilihan UMNO. Sebab sekarang ni mula-mula Hasmuni kan nak bertanding, tapi Ketua Pemuda. Okey. Ketua Pemuda. Jadi sekarang ni Hasmuni tarik diri. Bila dia tarik diri, jadi Dr. Akmal ni nak bertanding pula. Jadi apa pandangan tu? Saya reserve my comment dulu kerana saya rasa mesti ada sebab-sebab tertentu kenapa saudara Hasmuni tarik diri dan akhirnya digantikan dengan Dr. Akmal. Dr. Akmal. Dr. Akmal ialah Esko Kerajaan Negeri Melaka. Jadi kita tunggukan green light daripada pucuk pimpinan kan, siapa yang akan kita bawa sebagai calon ketua pemuda lah, kan? Kita tengok nanti. Okey, dan Arman pula tu dia gembor-gembor kan, macam dia dah kena tindakan, dia akan kena tindakan. Arman dia dipanggil oleh lembaga disiplin parti, baru dipanggil oleh lembaga disiplin parti. Dia jelaskanlah kenapa dia bagi kepada orang yang dia bagi duit seribu tu semua. Kenapa dia bagi duit kan? Mungkin komisen untuk apa, buat kerja ke ataupun apa benda ke kan? Dia explain lah. Belum jatuh hukum lagi. Belum jatuh hukum lagi. Tapi dia macam biasalah. Ini semua strategi menarik simpati rakyat macam Ismail Sabri buat. Ismail Sabri pun dia buat benda-benda yang macam tu atas nasihat manusia macam Arman ni. Itu sebab level dia tu pun lebih kurang level Arman juga kan? Kalau dia ada pemikiran, dia pun tidak underestimate apa ni, intelligence rakyat Malaysia yang lain, memainkan bibit-bibit nak menarik simpati. Kononnya dia tidak ada kuasa, dia poster boy, tapi sebenarnya orang lain yang berkuasa kepala otak dia kan. Bukan kita ni bukan kalau misalnya Datuk Zahid lah yang ada kuasa, kita dah menang kat Johor tu, time tu juga kita bubarkan parlimen. Betul tak? Kalau kamu tak ada kuasa, kenapa kamu drag sampai bulan 10? Itu pun sebab dia ugut akan dipecat kerana tidak mengikut keputusan parti. Menipu berapa kali dia menipu? Dia kata di Perhimpunan Agung UMNO, di PAU, dia akan bubarkan
dia tidak akan menangguhkan walau sesaat. Bermula sesaat. Lepas tu apa benda? Ada lagi satu. Sesaat, sedetik, kemudian bila pergi ke Convention Barisan Nasional, sekali lagi dia janji. Tapi selepas tu dia cakap lain. Dia cakap parti belum bersedia lah. Kalau bubar hari ni kita tak boleh menang lah, itulah ini. Tapi cakap parti tak boleh menang. Kemudian yang dia beria-ria minta supaya parti letak dia sebagai poster boy, baru dia bubar. Kalau dia tahu parti tak boleh menang, dia nak jadi poster boy buat apa? Betul tak? So kita nak beritahu dengan Arman, dengan Ismail Sabri, cukup-cukuplah main sentimen nak tarik simpati rakyat ni. People do not buy it. Orang tak beli lagi lah kau punya temberang hari ni pula sudah ada gambar dia dengan Isyamuddin. Dia belah kiri, Isyamuddin belah kanan, kemudian dia apit. Ni gambar ni pula. Dia apit, sudah ditularkan pula. Tuan-tuan, tengok ni, perhati betul-betul muka siapa. Apa tujuan dia tulis sini inilah calon-calon Vice President UMNO yang pro Mahyudin gagal. Ini orang lain yang tulis ni. So kenapa dia buat macam ni? Dia Ismail Sabri sini, Isyamuddin sini, kemudian ada muka Hasni, ada muka Rizal Marikan, ada muka Jogani. Nak tunjukkan yang tiga orang ni ialah calon yang mereka restui. Ini sebenarnya dia dah buat rakit dah. Dan kalau ikut lembaga ataupun jawatan kuasa pemilihan parti, buat rakit ni pun dah salah. Kena ingat tu. Buat rakit pun dah salah, dah melanggar tata etika pemilihan parti. Jadi hati-hatilah, jangan terlalu bangga menayangkan Johari Ghani dengan dia, menayangkan Hasni Muhammad dengan dia, menayangkan Rizal Marikan dengan dia. Saya takut kalau misalnya tiga orang calon naib presiden ini membiarkan diri mereka diasosiate oleh Isyamuddin sebagai calon mereka, membiarkan diri mereka diasosiate oleh Ismail Sabri sebagai calon mereka, tabur duit banyak macam mana pun silap-silap kelongkang juga akhirnya. Kena ingat, kita tahu ketua wanita, ketua bahagian masing-masing sudah pergi ke pejabat dia, sudah bagi, ada yang dapat 50,000, ada yang dapat, adalah salah seorang daripada calon ni. Kena ingat, bila orang tu naik pejabat kamu, benda tu dirakam. Bila kamu bagi duit, ada orang yang minta duit dengan kamu, duit dia dapat, tapi dia juga setuju jadi saksi. Nanti jangan sampai apa yang ditimpa oleh Arman akibat daripada terlalu berani, dia sendiri pergi bagi duit dan sebagainya. Nak lari pun tak boleh. Bila baru dipanggil oleh Jawatankuasa Disiplin Parti nak bagi keterangan, baru belum jatuh hukum dah menunjukkan seolah-olah macam dia akan di-disqualify. Padahal dia sendiri pun belum isi borang untuk bertanding ketua umum muda. Seorang pemimpin kanan sebuah parti politik dan seorang ketua pegawai eksekutif
sebuah syarikat ditahan berhubung kes projek Jana Wibawa. Kedua mereka ditahan di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Putrajaya malam ni, sebelum dijangka dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur pagi esok untuk proses pendakwaan. Tuan-tuan, besok akan ada pendakwaan. Saya tak pasti, tuan-tuan. Saya tak pastilah. Ada banyak rumus. Ada yang kata orang yang akan didakwa tu, pemimpin kanan tu, ada yang kata ianya Wan Saiful Wanjan, kerana dalam akaun dia ada 9.6 juta yang tidak dapat dijelaskan. Ini orang kata. Ada yang kata disebabkan SPRM dah mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa Muhyiddin adalah suspek, bukan saksi, maka mereka mengatakan mungkin Muhyiddin lah orangnya. Tapi apa pun, kita tunggu besok. Kita jangan buat sebarang spekulasi, tuan-tuan. Okey, soalan lain? Okey, sekarang ni ya, tentang ni 3 naik presiden ni, belum lagi yang mendaftar. ya, sehingga hari ini tidak ada seorang pun calon naik presiden yang mengisi borang. Saya cadangkan calon-calon naik presiden ni isi borang cepat sebelum saya isi borang. Kalau tak ada siapa nak tanding tu, kalau tak ada siapa nak bertanding pun, kita tak boleh bertanding. Kita ikut arahan presiden. Kita jangan pecahkan peluang kemenangan kawan-kawan. Kalau ikut hati, mati. Kalau ikut rasa, kalau kadang-kadang kita ikut rasa, aku ni banyak sokongan, binasa, tuan-tuan. Jadi kita ikut presiden lah. Kita ikut presiden. Presiden pun dia ikut pandangan kepimpinan, pandangan rakan-rakan ketua-ketua UMNO bahagian, siapa yang dipikirkan layak untuk pergi naik presiden. Tapi kalau tanya dengan saya lah, saya rasa naik presiden ni perlu ada perubahan. Tak naklah macam dulu. Dulu kita tengok yang menawarkan diri semua lebih 60 tahun. Akibatnya naik presiden kita yang seorang tu, dia boleh bercakap, tapi macam jalan pun tak berapa nak gerak. Sekarang ni pun yalah, dah dialisis. So kalau tanya dengan saya lah, saya harap parti kali ni buatlah perubahan sikit. Presiden dah umur 70, timbalan presiden dah umur 66 tahun. Sepatutnya kalau kita betul-betul ambil semangat Presiden UMNO, kita buat perubahan yang drastik di Melaka. Kita letakkan orang-orang muda untuk menjadi wakil-wakil rakyat, memberikan tentangan kepada pembangkang. Begitu juga di Johor, kita letak orang-orang muda. Di pusat kita letak orang-orang muda. Kalau nak lihat parti ni ada vision untuk mewariskan parti ni kepada generasi akan datang. Daripada 3 orang calon yang nak dinamakan oleh tim presiden lah, saya bagi cadangan ni kepada tim presiden. Sebab yalah, presiden dia mungkin ada dapat nasihat daripada kawan-kawan, dia dapat nasihat daripada penasihat-penasihat kaki tangan dia dapat nasihat daripada kepimpinan UMNO bahagian. Ini nasihat saya, kalau boleh
mungkin letak seorang calon naik presiden ni orang yang dah berusia 60 tahun. Boleh lah, macam Datuk Azalina Osman dah berusia 60 tahun. Macam ni Datuk Zamri. Mana? Datuk Zamri. Datuk Zamri pun dia usia 60 tahun kan. Seorang lagi tu letaklah orang yang 50 lebih. Nampaklah kita mempersiapkan pelapis untuk akan datang. Ada juga yang baru 50 lebih. Macam apa ni, Dr. Samsul Anwar Nasara 50 lebih kan. Saya pun 50 juga. Tapi belum lebih tu. Belum lebih lah, 50 lah. Baru masuk series. Lepas tu seorang lagi macam Rizal Marikan pun, dia setahun lebih tua daripada saya, 51 kan. Kemudian kita letak pula seorang yang bawah 50, Dr. Ashraf Wajidi contohnya kan. Ini tak kira lah, dia kalah di Kelantan. Kelantan ni kerat 18 pun pas kan. Di apa ni, Greek dia payung terjun kan. Tak bererti kalah sekali, kalah dua kali dia akan kalah selama-lamanya. Betul tak? Tapi dia ada ciri-ciri kualiti untuk diangkat menjadi naib presiden UMNO. Kalau nak tengok parti ni berubah kena ada gandingan. Gandingan orang yang baru cecah 60, orang yang baru cecah 50 dengan orang yang 40 lebih kan. Barulah parti ni kita nampak sedang mempersiapkan generasi muda untuk mengambil alih kepimpinan parti di masa akan datang. Itu pandangan saya. Pandangan saya mungkin salah kan. Tapi kita sebagai ahli, kita berhak untuk bersuara. Kita harap presiden dan rakan-rakan yang memberi nasihat kepada presiden, ketua-ketua bahagian yang daripada masa ke semasa memberi nasihat kepada presiden, berikanlah nasihat yang baik supaya kita boleh pastikan parti ini dilihat ada usaha untuk meremajakan parti, dan parti ini juga dilihat mempersiapkan generasi muda untuk mengambil alih kepimpinan di masa akan datang. Tapi pada pandangan saya, kita nak meremajakan parti. Okey. Sekarang ni macam ahli ni kebanyakan semua salah presiden, salah presiden. Sedangkan daripada cawangan kita tidak ingin berubah. Itu masalah dia. Patutnya cawangan, minta maaf lah kita bercakap cawangan PRU 14-15 kau dah tak boleh bawa, bagi dekat orang lain. Dia orang lain yang handle pengundi-pengundi tu. Itu sepatutnya. Itu jugalah kita pun menyeru supaya ketua-ketua UMNO bahagian, ketua-ketua cawangan, kalau dah tak larat, kalau dah tak larat untuk bawa pembaharuan dan cek pengundi-pengundi ni, kalau dah tidak ada tenaga. Ada juga orang-orang yang dah berusia, betul, tapi luar biasa tenaga dia kan. Kita tengok macam calon ketua wanita ni ada dua orang yang hebat. Kak Noraini pun hebat, Kak Ijat pun hebat. Kak Ijat ni dah 70 tapi still energetic, masih bertenaga kan, masih penuh dengan idea. So kalau orang-orang yang masih berkemampuan menawarkan diri, tak ada masalah. Tetapi kalau dari segi fizikal pun dah tak larat kan, kita harap berilah laluan kepada orang yang lebih muda. Bukan terus bagi laluan pada orang muda, tak ada pengalaman pun tak jadi juga. Itu sebabnya kadang-kadang bila orang muda dah diberikan peluang untuk lakukan sesuatu, dia gagal. Itu kadang-kadang orang lama make a comeback, jangan marah kan.
Tapi kita kena pastikan, tuan-tuan, dalam apa pun kita kena tahu bahawa hari ini pemilihan kali ini sangat crucial. Dan pemilihan kali ini paling teruk campur tangan daripada pihak luar ni. Dan orang yang paling nak campur tangan dalam urusan pemilihan UMNO ni ialah bakal kluster mahkamah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Begitu jugalah dengan kepimpinan PAS. Begitu juga dengan Hamzah Zainuddin. Begitu juga dengan yang lain-lain. Mereka nak melihat perubahan. Terutamanya manusia macam Ismail Sabri, yang pernah memegang jawatan Perdana Menteri. Tanda tangan dia, tanda tangan Nazimah ada di mana-mana. Mereka juga risau takut menjadi kluster mahkamah. Jadi mereka ni akan taja kumpulan-kumpulan tertentu untuk penyelamat kira, untuk memastikan supaya mereka ini, kalau tim mereka ambil alih parti ini dapat ditarik untuk menyokong kerjasama dengan Perikatan Nasional, maka mereka boleh terselamat daripada menjadi kluster mahkamah. Ini kena faham. Jadi bila mengundi ni pastikan, kalau boleh elakkan daripada mengundi orang yang mempunyai pertalian, baik dengan Isyamuddin, baik dengan Ismail Sabri, baik dengan Khairi Jamaluddin, atau Nur Omar, atau pengkhianat-pengkhianat lain. Ini penting. Okey? Okey, jadi ya. Okey, macam PRU 14. Okey, PRU 14 kita mengatakan kalau salah Datuk Seri Najib. PRU 15 salah Datuk Seri Zahid. Kenapa kita sendiri tidak berfikir salah disebabkan oleh kita sendiri? Tidak mengambil titik berat untuk pengundi-pengundi ni. Kadang-kadang pengundi ni memang tak faham, macam pengundi 18. Betul lah. Dia sebenarnya bila kita masuk pilihan raya, kita masuk secara satu pasukan. So sebenarnya tak betul meletakkan kesalahan pada Datuk Seri Najib seorang. Yang gagal tarik orang muda ialah Khairi Jamaluddin. Wanita juga dia mainkan peranan dia juga. Puteri juga dia kena mainkan peranan dia juga. Semua orang main peranan. Jadi tidak sewajarnya the blame is being put on one single person. Kalau menang, semua orang claim ini kemenangan kita bersama. Tapi bila kalah, semua salahkan presiden. Padahal dalam pemilihan, contohnya pilihan raya yang baru ni, presiden bukan ada jawatan pun dalam kerajaan. Dia tak boleh buat apa-apa. Yang menjadi Perdana Menteri, yang menentukan tarikh pilihan raya, yang membuat keputusan-keputusan sama ada popular tak popular, yang memberikan kesan sama ada pengundi suka tak suka dengan kerajaan ni, bukan dia. Tapi orang still salahkan dia. Poster boy pun bukan dia. Poster boy Ismail Sabri. Kalau tak bagi Ismail Sabri jadi poster boy, dia tak bubar parlimen. So apa pilihan yang presiden ada? Terpaksa bagi juga. Bukan semua orang jadi presiden dia boleh berbesar hati bagi orang lain jadi poster boy. Ini kena ingat. Itu pengorbanan Datuk Seri Zahid. Tapi bila kalah, poster boy tak nak ambil tanggungjawab. Poster boy beli pula kepada presiden. Lepas tu setiap hari sampai ke hari ni masih meroyan macam orang tak tentu hala. Macam orang yang dah hilang siuman dia. Orang panggil gila isim. Gila isim. Gila isim ke gila usim ke tak tahulah kan. Tapi boleh tahan gila lah. Patut kita kena salah dengan sendiri. Kenapa jadi? Sama jugalah ketua-ketua UMNO cawangan, ketua-ketua UMNO bahagian pun sama. Ada di antara mereka ni
Awal-awal lagi dah buat kenyataan-kenyataan minta presiden bercuti dan sebagainya. Padahal kawasan parlimen dia pun kalah juga. Patut dia yang cuti tu. Patut dia pun cuti. Betul tak? Jadi tak betul lah cara tu. Okey, ada lagi? Ada. Ni sekarang ni banyak yang tak faham tu tentang erti kempen sekarang ni. Ya. Tak boleh beramai-ramai. Yang itu Datuk kena terangkan lagi. Banyak yang tak faham. Dia kempen bersemuka tidak dibenarkan. Maksudnya panggil orang ramai, berucap tak boleh. Tapi kalau kita melalak depan YouTube, Facebook, TikTok, silakan. TV, kalau ada kemampuan macam Joe Gani, dia ada dia punya TV sendiri, TV3 dia punya, kan. Kemudian yang mana bawa media prima semua dia punya, NST, berita harian, kan. Banyak dia punya media utusan. So untunglah orang macam ni, duit pun banyak, so dia bolehlah buat macam tu. boleh dia buat macam tu. Tapi perjumpaan yang bak kata orang tu secara bersemuka ni hanya dibenarkan sekiranya ianya dianjurkan oleh Badan Perhubungan UMNO Negeri untuk calon-calon di peringkat nasional. Maknanya majlis memperkenalkan calon, pergi angkat tangan, calon naib presiden UMNO Lokman Adam, contoh angkat tangan, lepas tu duduk. Itu je. Itu je yang dibenarkan. Yang dibenarkan pergi ramai-ramai tu tak boleh. Bawa rombongan pergi ke Surabaya tak boleh. Tapi masalahnya orang yang pergi rombongan tu tak berani jadi saksi. Selamatlah kawan kita tu. Okey? Jelas Jelas. Okey, sekarang RPK ni. RPK? RPK. Bukan RPK. RTPK. RTPK. Raja yang tak berfikir. Okey. Dia mengatakan Midin, Wan Saiful dan Adam Razlan akan didakwa. Ya. Biasalah dia tu. Bagilah Wan Saiful dengan Adam Razlan dulu. Yang tompok tu biar lambat sikit lah. Bagilah. Bagi ada apa ni, warm up session. Okay. Biarlah RPK nak cakap apa. Lepas itu macam ni tau Syahidan Kasim sekarang ni desak kerajaan perpaduan untuk mengeluarkan KWSP. Ya. Masa dia dalam kerajaan Ismail Sabri, masa tu bila kita desak supaya bagi air citra kali kedua, kenapa dia tak desak? Kenapa dia tak desak? Itu kita tanya. Hari ni puak-puak Perikatan Nasional ni, baik puak Muhyiddin, baik puak-puak PAS ni, mereka hari ni lebih champion bab KWSP. Dan kadang-kadang ada juga orang-orang yang nak sangat KWSP ni, anggap dia orang ni sebagai champion juga. Ada juga. Dia orang tak sedar bahawa orang-orang malaun ni, air citra yang pertama pun dia orang tak bagi keluar tau. Kita desak Muhyiddin sampai last kali Muhyiddin ni, kita tarik sokongan pada dia. Salah satu sebab KWSP. Kemudian kita desak pula Ismail Sabri, suruh bagi KWSP, tak nak bagi. Kita suruh bagi sebelum Pilihan Raya Negeri Johor, tak nak bagi. Dia takut Pilihan Raya Negeri Johor kita menang besar. Last kali seminggu lepas Pilihan Raya Negeri baru dia bagi. Nampak? Adakah ini modal untuk kemudian bila kita desak untuk kali ketiga, air citra kedua, air citra 2.0, Ismail Sabri tak bagi. Ada dengar Muhyiddin melalak minta Ismail Sabri, dia pengurusi pemulihan Majlis Pemulihan Ekonomi Negara, Majlis Pemulihan Negara. Ada dia desak
Ismail Sabri semua bagi? Tak ada. Kenapa dia diam? Sebab dia nak pulihkan diri dia tu. Kenapa sekarang bila Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri baru dia orang nak desak? Apa pun saya punya pendirian simple. Kerajaan kena berkomunikasi dengan rakyat dengan cara yang betul. Kita tak boleh bagi alasan yang ramai orang. Saya tahu ramai orang yang duit dalam akaun kedua dia ni dah tinggal sikit. Kalau dah orang ni dah tinggal sikit, macam Datuk Seri Anwar kata yang 5,000, kalau kita benarkan dia orang keluar 3,000, nanti bila pencen tinggal 2,000. Macam mana dia orang nak berhadapan dengan usia tua? Bagi saya simple lah. Bagi saya simple. Kalau tak boleh bagi secara pukal kepada semua, kita bagi secara bersasar. Kita bagi kepada orang yang masih lagi ada banyak simpanan. Betul tak? Tapi sebenarnya bagi saya kerajaan kena jujur sebenarnya. Tell the truth. Apa sebenarnya kerajaan tak boleh bagi? Apa sebab? Sebenarnya bukan pasal orang duit dah sikit dan sebagainya. Itu hanya sebahagian daripada sebab. Sebab yang utama ialah bila orang mencarum duit ke dalam KWSP, caruman itu telah dilaburkan. Ini yang saya cakap banyak kali, kerajaan kena explain kepada rakyat. Bila dia masuk caruman duit kepada KWSP, dia tak pernah minta supaya duit dia ni jangan dilaporkan, jangan dilaburkan. Tak ada. Dia tak pernah cakap bahawa saya nak duit saya ni disimpan je dan bila-bila boleh keluar. Tak ada. Dan kerajaan pun tak pernah bagi option sedemikian. Mungkin sekarang dah tiba masanya kerajaan kena bagi option begitu. Siapa yang nak duitnya dilaburkan supaya dapat dividen yang tinggi, kita akan masuk akaun pelaburan. Siapa yang duit dia nak dicarum dalam KWSP, dia tidak expect untuk duit ini berganda dan bila-bila memadai dengan interest yang diperolehi dengan menyimpan di dalam FD. Duit ini boleh dikeluarkan bila-bila masa. Akaun kedua lah. Akaun pertama mungkin tak boleh. Itu untuk hari tua. So benda ni boleh kerajaan mulakan dasar ni, new policy. Tetapi yang selama hari ni kita carum ni, duit ini kita harap dapat return yang tinggi dan ianya sudah dilaburkan. Kalau ketika laburkan tu, contohnya kita beli saham nilai dia RM1, hari ni kalau selepuk semua orang keluarkan duit, 40 bilion sekali lagi perlu ditarik keluar. KWSP tak ada simpanan hard cash begitu banyak. Maknanya dia kena cairkan pelaburan dia. Bila dia cairkan pelaburan dia, kalau nilai dulu masuk melabur beli saham tu RM1, kalau sekarang nilai dia 40 sen atau 60 sen, takkan kita nak cairkan? Rugi. Kalau rugi ianya bukan hanya menjejaskan dividen pencarum, malah duit pokok pencarum tu akan hilang. Siapa yang nak tanggung kerugian ni? Adakah KWSP akan tanggung? Atau orang yang nak keluar sekarang ni, dia sanggup menanggung ni? Kerajaan mungkin boleh pertimbangkan untuk memberikan option siapa yang keluarkan sekarang, kalau setuju menanggung kehilangan difference antara duit yang dia laburkan dan value semasa sekiranya dia keluar sebelum
proses recovery itu berlaku. Mungkin sekarang ni dah tiba masa kerajaan bagi peluang untuk pencarum membuat pilihan. Kalau keluar sekarang, dia akan kurang value yang dia dapat. Duit yang dia dah carum tu merosot jumlah dia. Saya yakin ramai orang tak akan keluar. Ramai orang akan zip mulut akhirnya. Sebab semua orang yang mencarum di KWSP, setiap ujung tahun dia akan tunggu dividen yang bakal dibayar oleh KWSP. Maknanya mereka tahu duit mereka dilaburkan. Kalau duit mereka dah dilaburkan, boleh ke tiba-tiba aku nak tarik baliklah pelaburan aku? Tak boleh. Tapi kerajaan tak explain. I don't understand why. So mungkin KWSP kena explain benda ni. Memang benda ni panjang sikit nak explain. Tetapi kalau you explain panjang, mungkin boleh jadilah geng-geng Perikatan Nasional akan potong-potong dan akan spin. But still you boleh keluarkan penjelasan yang panjang lebar tu. Korang tak nak dengar, korang punya pasal lah. Korang tak faham, korang punya pasal lah. Kita dah explain tapi korang tak nak dengar. Korang lebih prefer dengar benda yang dibelitkan, dispin oleh Perikatan Nasional. So korang tanggung sendiri lah. Betul tak? But at least you got to explain, you got to tell the truth. Jadi pandangan saya mungkin salah. Dan KWSP ni pada dasarnya ditubuhkan untuk simpanan hari tua. Simpanan hari tua. Dan satu lagi untuk orang membeli rumah. Bila beli rumah tak kira usia berapa, dia akan bagi akaun kedua. Dan kena faham juga sebenarnya kenapa kita boleh ada pulangan KWSP yang tinggi. Sebab ada pelaburan. Sebab duit kita kebanyakannya dilaburkan dalam satu projek yang mempunyai pulangan yang tinggi. Projek ini rata-rata di luar negara. Memang pulangan dia tinggi daripada biasa. Di dalam negara ni biasanya projek yang awarded by the government. So dia ada return of investment yang tinggi. Barulah boleh cover kerugian. Bukan semua pelaburan KWSP untuk, ada juga rugi. Dan still boleh recover kerugian tu. Dan ada lagi surplus, ada lagi duit untuk diagihkan dalam bentuk dividen. Yang ini kita kena bagi rakyat faham. Kalau rakyat faham, rakyat pun tak bising sangat macam sekarang ni. Ini kita kena faham. Okey? Ini pun dah jam. Kita dah 1 jam. Kalau ikut soalan ada lagi ni. Kalau ikut soalan ada lagi. Kita ambil 2-3 soalan daripada ni. Ni ada seorang nama Chong. Hello Chong. Are you there? Okey. Halo Fazrul. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Spidey ke Fazrul? Spidey ya? Halo. Cakap, saya dengar. Waalaikumsalam. Ya. Lain tak cantik lah tu. Tak cantik Okey, tak apa. Besoklah kita sambung. Okey. Lain tak cantik sangat. Okey. Okey. Kalau clear, Fazrul Helmi. teruskan pada soalan. Fazrul Helmi. Assalamualaikum. Okey, kita minta supaya sahabat-sahabat tolong sharekan live kita pada malam ni. Untuk makluman tuan-tuan kalau siapa yang tak nak bazir masa ya. Halo.
Saya nak tanya. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Ya, tanya. Aduh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cakap. Saya nak tanya Datuk. Ya. Antara satu kita juga anak Datuk Seri Najib dengan anak Iqbal Hisham, yang mana yang terbaik buat Datuk? Saya ni antara salah seorang pimpinan di bahagian pengguna. Saya nak tanya Datuk yang pertama. Dan yang kedua, saya harap Datuk ni boleh buat satu forum berdebat dengan TikToker nama apa, PM dia tu nama apa, pakai spek tu. Siapa? Saya Farid yang TikToker PM tu, Wan Saiful Wajan punya pegawai tu, cakap pandai tu, tak nak jemput tempat telur. Nama apa tau. Dia rajin, dia ni saya tengok dia rajin panggil mak PM tu jatah kursi. Dia masuk dalam live dia, apa terpanik ke apa tau, yang pakai spek mata tu. Tak apa. Besok bila bos dia Wan Saiful Wanjan dah dihadapkan di mahkamah, boleh kita buat live dengan dia nanti. Boleh. Okey, saya minta sesiapa yang ada grup, tak kira lah grup WhatsApp keluarga ke, grup WhatsApp surau ke apa ke, tolong ambil nombor telefon saya ni 0138387038. 0138387038. Add nombor saya ni dalam grup WhatsApp tuan-tuan. Jadi setiap hari saya akan blast maklumat-maklumat terkini terus kepada handphone tuan-tuan. Saya minta tolong share live kita pada malam.